Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita meneruskan pengajian kita surah Al-Mutaffifin. Malam ini sambungan ayat yang ke-13. InsyaAllah kita baca sama-sama. Mungkin tuan muda boleh baca lah. Ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 kita baca boleh 5-6 ayat insya-Allah. Surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. وما أدراك ما عليون. كتاب كتاب مرقوم. مرقوم. يشهده المقربون. يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك ينظرون. على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم. يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك
khitamuhu misk. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. Alhamdulillah. Surah Al-Mutaffifin, kalau kita masih lagi ingat dia punya kisah mengenai golongan yang curang. Golongan yang curang yakni peniaga yang curang. Allah telah melaknat, mengatakan wailun, celakalah wahai golongan yang curang dalam timbangan dan sukatan. Dalam erti kata yang lain, dia bersikap tidak menunaikan hak kepada pengguna. Kalau dia peniaga, dia tidak menunaikan hak kepada pengguna, yakni mengurangkan untuk kepentingan pengguna. Hak dia tuntut, tapi hak orang lain dia buat tak kisah. Itu dia punya yang nak cerita oleh surah Al-Mutaffifin. Dan dakwa atau perkara pokok yang ni, bila dia buat macam itu, yang ni peniaga ke ataupun orang-orang lain ke yang tak tunaikan hak dalam sebarang urusan muamalah atas dunia ini, bila dia tak tunaikan hak, maka dakwa surah ininya akan ditulis dosa. Akan ditulis dosa, yakni bila dia pergi di alam akhirat, yang sabit dengan adanya hari akhirat, maka suratan-suratan amalan dia, yakni segala tingkah laku dia, perangai dia, ditipu orang tunai hak tadi, akan dikategorikan sebagai fujar, sebagai benda rekod jahat. Rekod jahat, maka tempat dia Allah akan simpan di mana? Di sijin. Itu cerita. Maka nak sabit dengan orang tak tunaikan hak dia, maka akan dicatatkan rekod jahat dia dan ditulis rekod dia tu dan disimpan di sijin, yakni di bawah. Tafsir ulama mengatakan di bawah bumi yang ke-7 lapis bumi. Maka nak cerita di sininya, dakwa surah adanya hari akhirat. Wahai hamba, kamu kena berhati-hati dalam kehidupan seharian. Jangan tidak tunaikan hak kepada orang-orang yang lain dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan antara sama manusia. Kerana bila kamu menipu orang, kamu tak tunaikan hak kamu kepada orang lain, maka malaikat akan mencatat, dan di hari akhirat nanti kamu akan jumpa dengan suratan amalan kamu. Maka atas dasar itu Allah akan menghukumnya, kalau tak sempat bertaubat, diletakkan dalam neraka jahanam. Itu yang minggu lepas, Itu yang minggu lepas sampai ke ayat yang ke-12. Maka kesan daripada kesombongan ataupun kesan daripada punca kejahatan, yakni sama ada punca curang ataupun punca menipu orang ataupun punca tidak melaksanakan arahan Allah, dikategorikan sebagai orang yang bodoh lah. Orang yang bodoh, yakni orang yang bodoh, yang tak cerdik. Yakni kalau orang yang cerdik ialah orang yang gunakan dunia untuk pergi ke hari akhirat. Orang cerdik ialah orang yang apa? Orang cerdik, ada hadis orang cerdik ni. Orang tanya, wahai Rasulullah, apa dia? Satu grup dalam hadis, satu orang Ansar, dia datang jumpa Nabi bersama dengan Ibnu Umar. Maka dia tanya Nabi, wahai Nabi, dia kata, siapakah orang yang paling cerdik? Ditanya Nabi, wahai Nabi, siapakah orang yang paling cerdik? Maka Nabi SAW jawab, orang yang paling cerdik ialah orang yang paling banyak mengingati mati dan paling apa? Dan paling sangat menghadapinya dengan yakin. Ini orang paling cerdik. Maknanya kategori cerdik sebenar manusia ini bukan pandai berpolitik, bukan pandai berniaga, bukan pandai segala-galanya dunia ni, bukan pandai main bola, bukan. Cerdik, Nabi kata, orang yang
selalu mengingati mati dan dia buat persediaan cukup nak pergi mati tu. Itu orang paling cerdik. Ini Nabi kata ni. Maka kalau kita rasa orang cerdik, bijak, pandai macam mana pun, bagi kategori Islam tak cerdik. Nabi kata orang cerdik orang yang selalu ingat mati. Dalam hadis lain pula dia kata apa? Dia kata orang cerdik, orang yang cerdik ni, Nabi kata juga, hadis Nabi juga, dia kata orang cerdik ialah siapa dia? Al-Qayyisu, orang yang paling cerdik. Al-Qayyisu, orang yang paling berakli, orang paling berakal. Apa dia? Man dana, sesiapa yang muhasabah. Man, siapa yang dana muhasabah nafsahu, hawa nafsu dia. Orang muhasabah diri dia. Hari ni dia buat jahat berapa banyak, hari ni dia buat baik macam mana, selama aku hidup 60 tahun ni berapa banyak dosa aku buat. Dia muhasabah diri dia. Bila dia muhasabah sebelum dia buat baik tu kena muhasabah. Nak solat pun dia kena muhasabah. Sudah solat pun dia kena muhasabah. Muhasabah macam mana? Adakah cara solat dia, adakah amalan tu sama dengan dia kena fikir balik. Dia kena fikir perkara-perkara itu. Itu pertama. Yang kedua, apa dia? Wa amila, dan orang yang beramal lima ba'dal maut. Orang yang beramal, amalan dia apa dia? Untuk sudah mati dia. Nampak tak sekarang ni? Orang cerdik ialah segala amalan dia tu bukan untuk dunia, untuk sudah mati tu. Kalau dia minum air, ya Allah, aku minum air ni, aku sihat badan aku. Bila aku boleh minum air, aku boleh beramal. Bila boleh beramal, aku ada pahala, boleh pergi menemui Allah. Segala sesuatu amalan dia atas dunia ini, dia kena kaitkan dengan kehidupan sesudah mati. Ini orang cerdik. Tapi kebanyakan kita bekerja siang malam untuk dunia. Tidak, kita tak kaitkan dengan kematian kita. Ini tak cerdik. Maka kita kena ubahlah. Dah tahu dah malam ini hadis Nabi mengatakan orang cerdik ialah orang yang ingatkan kematian dan bekerja macam mana pun digunakan untuk sebab mati dia. Maka itulah orang yang cerdik. Boleh orang yang cerdik macam tu. Maka kesan orang cerdik inilah dia, Allah bagi akal, maka akal dia digunakan untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pegang hadis ini, insya-Allah kita menjadi orang yang cerdik. Bila kita setiap tindak tanduk kita, amalan kita kena menggunakan dia untuk pergi ke hari akhirat. Lepas tu kita kena keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tak cerdik, kita gunakan kehidupan dunia ini untuk memuaskan nafsu kita, tak muhasabah untuk pergi menemui Allah, yang ni malah belajar Al-Quran. Maka Allah kata apa? Wa ma yukadzibu bihi illa kul, bukan tu. Ayat 10 okay? Wailun yauma idzil lil mukazzibin. Maka celakalah orang yang mendustakan. Celakalah orang yang mendustakan. Yang mendusta apa? Mendustakan wahyu lah. Pasal kehidupan kita hari-hari ini semuanya berpunca daripada wahyu. Nak kenal Allah pun dengan wahyu, nak beramal dengan amalan Nabi pun dengan wahyu, nak percaya dengan hari akhirat pun wahyu. Maka bila kita orang yang cerdik, kita ingat kematian kita ingat hari akhirat kita. Maka siapa yang boleh menceritakan bab hari akhirat? Orang yang boleh cerita hari akhirat ialah Quran. Bila kita baca Quran, kita faham Quran, bau cerita bab akhirat. 1/4 Al-Quran dah cerita bab akhirat. Maka sesiapa yang tak mengaji Quran, tak nak faham Al-Quran, Allah kata wailun yauma idzil lil mukazzibin. Celakalah orang yang mendustakan. Celakalah orang yang tak nak belajar memahami ayat ayat-ayat Allah dan beramal dengan ayat-ayat Allah tersebut. Celaka. Celaka. Kenapa celaka? Apa dia yang celaka tadi? Ayat Allah mengenai apa? Kitab mengenai apa? Allazina yukazzibuna biyaumiddin, iaitu orang-orang yang mendustakan wahyu, di mana dalam wahyu tersebut ada ceritakan bab adanya hari-hari pembalasan. Itu yang itu ya. Maka kehidupan kita ini yang utama sekali. Kalau kita nak berjaya, nak pergi ke syurga, kita kena bertukar menjadi baik. Nak jadi baik tak ada cara. Kena ingat hari akhirat. Pasal kita akan mati, Allah akan catat segala amalan-amalan kita. Kita nak pergi menemui Allah Subhanahu wa taala.
Maka itu yang minggu lepas. Itu yang minggu lepas saya imbas kembali. Orang yang celaka ialah orang yang tak yakin dengan adanya hari akhirat. Kita yakin, kita yakin. Kalau kita yakin hari akhirat, pasti kita akan berikhtiar untuk pergi ke hari akhirat. Jadi, kenapa kita tak yakin hari akhirat ni? Kalau tanya tuan-tuan lah, semua kata saya yakin. Saya mati, lepas mati pergi ke alam barzah. Lepas alam barzah, pergi kepada masyar bila kiamat nanti. Lepas pada masyar, ada alam hisab, ada alam mizan, ada titian sirat. Semua orang tahu. Tapi kalau kita tahu benda ni, kenapa kita tidak ikhtiar? Nak tanya soalan. Kalau kita dah tahu dah benda ni, kenapa kita tak berikhtiar? Contoh, kalau takdir kita mati besok, contohlah, bagaimana kita nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala pasal kita tak ada ikhtiar. Setakat ala kadar saja amalan kita ni. Berbeza dengan para sahabat, pasal para sahabat meyakini hari akhirat tu lebih terang lagi pada hari dunia. Lepas tu sahabat berebut-rebut nak mati pasal dia yakin nak pergi ke syurga Allah. Itu sahabat. Kita bunyi mati amat takut dah, amat takut. Jadi kenapa kita kurang yakin dengan hari akhirat, yang menyebabkan kita menjadi tak cerdik, yang menyebabkan kita tidak beramal sebagaimana sepatutnya? Allah jawab dia. Kenapa agak-agak? Agak-agak kenapa? Jawapan dia ayat yang ke-13. Iza tutla alaihi, Iza tutla alaihi, jika dibacakan ayat-ayat Allah, alaihi ke atasnya, kata orang Arab zaman dahulu. Pasal orang-orang Arab zaman dahulu, kenapa dia tak percaya hari akhirat? Pasal dia tak ada kitab. Jadi bila Nabi baca kitab dengan dia orang ni, baca dengan dia orang, apa dia kata? Ini untuk dia orang dulu, untuk kita saya baca kita kemudian. Iza tutla alaihi ayatuna, jika dibacakan ayat-ayat Allah, ayat Quran ni kepada orang Arab jahiliah ni, qala, mereka kata apa? Asatirul awwalin. Ini bukannya kitab Quran, ini bukan kitab Allah ini. Ini cerita dongeng, cerita-cerita karuk-maruk. Hujat dia macam tu. Kenapa dia kata cerita dongeng? Pasal dia kata tak boleh ambil pengajaran. Jadi kita orang Islam sekarang ini yang tak nak usaha nak belajar memahami Al-Quran, tak nak ambil pengajaran pada Al-Quran, apa kita jawab? Kenapa kita tak bertadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa tak cuba nak memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala? Kita lebih pernah belajar Taranum, nak belajar itu, tapi nak faham? Tak nak. Kenapa? Kita ada hujah masing-masing. Dah, ada hujah, berbagai-bagai hujah. Allah saja yang Maha mengetahui. Kalau kita betul-betul yakin dengan ada hari akhirat, maka kita termasuk orang yang nak sangat mengaji ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, nak memahami pasal nak dengar kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cerita dongeng ini ialah cerita yang karut-marut. Cerita apa cerita? Cerita kalau kita cerita alam Melayu, cerita apa cerita dongeng? Cerita Pak Pandai. Cerita Pak Pandai. Ataupun cerita pelanduk dengan manusia lah. Bila manusia tangkap dia pura-pura mati macam tu lah. Cerita dongeng lah. Kita tak ada cerita yang betul macam tu. Maka jangan anggap Quran macam itu. Pasal Quran, kata-kata Allah nak bercakap dengan kita. Tapi kita saja yang degil lah. Kita tak nak menjadikan pengajaran. Kebanyakan kita memandangkan pasal kita anggap benda tu bukan sebagai untuk ambil pengajaran, maka Quran sebagai perhiasan saja. Kita rasa takut nak belajar memahami dia. Pasal apa? Syaitan membisikkan jangan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Qala asatirul awwal, dongeng orang-orang zaman dahulu saja, bukannya cerita yang betul pun dalam Al-Quran ini. Maka bila kita berhujah macam tu, itu orang Arab tu. Kita pula kalau kita tak nak mengaji tadabbur, tak nak mengaji memahami Al-Quran ni, maka sama jawapan dia. Pasal kita tak nak ambil yang Allah nak ceritanya. Kenapa kamu tak nak ambil pengajaran daripada ayat-ayat aku? Kenapa kamu tak nak dengar aku nasihat kamu? Kenapa kamu tak nak dengar aku punya larangan? Kenapa kamu tak nak ikut aku punya suruhan? Itu maksud dia. Cuma kita buat alasan, kita sibuk dengan bekerja lah, kita tak pandai bahasa Arab lah, berbagai-bagai alasan. Orang Arab jahiliah dulu, dia kata, buat apa aku nak ambil pengajaran? Ini cerita dongeng. Sama, 2 kali 5 saja. Jadi kesimpulan, kita tak faham arahan-arahan Allah.
Jadi bila kita buat macam tu, dalam hati kita ni tak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Maka Allah jawab. Allah kata apa? Kalla. Tidak. Kalla, tidak, dia kata. Bukan begitu. Bukannya cerita dongeng. Bukannya kamu tak boleh ambil pengajaran daripada ayat-ayat kami. Bahkan Allah kata, bahkan rona ala qulubihim. Ron ni apa nama? Ron ni karak. Bahkan hati kamu tu ada karak. Hati kamu tutup. Sebab tu kita nak mengaji Quran. Nampak tak sekarang ni? Kenapa kita tak nak mengaji, memahami Al-Quran? Kenapa kita liak sangat? Liak sangat kenapa? Pasal Allah kata, dalam hati kita ni, rona ala qulubihim. Ron ni karak. Tutup. Hati kita ditutup oleh apa? Tengok Allah kata, kenapa kita rasa malas nak main mengaji ni? Kenapa? Allah kata, rana ala qulub, menutupi hati kamu dengan apa? Makanu yaksibun, atas hati, atas apa? Apa kanu adalah mereka itu yaksibun, amalan-amalan yang mereka lakukan. Punca hati kita keras, hati kita hitam. Petang ngaji Quran tadi, kata bahasa berat. Tanya tadabbur kan? Rasa berat sangat. Rasa tak sedap lah ustaz ni mengajar. Rasa macam tu. Kenapa? Pasal hati hitam tutup hati kita. Rana fi qulubi. Allah kata titik hitam yang tutup hati tu. Itu yang malah tadi. Pasal daripada mana titik hitam ni? Titik hitam daripada amalan-amalan tak betul yang kita buat, ataupun kita tak belajar ke, kita buat amalan-amalan yang tak sama dengan sunnah, ataupun kita buat dosa. Dalam hadis dalam hadis orang yang buat dosa ini, satu dosa kita buat ada apa? Ada satu titik hitam. Dua dosa kita buat, dua titik hitam. Titik hitam ini akan ada selagi mana? Selagi bila? Selagi kita tak bertaubat. Dan daripada mana kita buat dosa tadi? Dikait-kait. Kenapa Allah kata hati kamu, yang kamu malah mengaji ini, yang kamu malah nak mengaji, memahami Al-Quran, pasal di hati kamu ada titik hitam. Kenapa kamu titik hitam? Daripada dosa kamu. Kenapa? Daripada mana dosa kamu? Dosa kita daripada mana? Bisikan syaitan. Daripada mana bisikan syaitan? Nak kesimpulan ni. Bisikan syaitan datang daripada kamu tak mengaji Quran. Dia berpusing. Wa man ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Sesiapa yang malah mengaji Al-Quran, Allah akan hukum dia letak syaitan. Syaitan tadi, wa innahum la yasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Halang kita daripada buat baik, nak buat jahat saja, maka dosa. Dan kita buat jahat pun nampak baik, dosa. Semua right, dosa semua sekali. Maka itulah titik hitam tadi. Jadi bila kita tak mengaji Quran, kita malah mengaji, dipusing balik, maka dosa. Bila dosa, titik hitam, malas kita mengaji balik, dia berpusing balik, makin kuat, makin mendebal. Sehingga bila? Sehinggalah kita bertaubat dan nak mengaji balik, baru titik hitam satu titik demi titik akan hilang. Tapi selagi titik hitam tak hilang, selagi itulah kita rasa malas nak mengaji. Berat ni kini. Tafsir mengatakan, selagi kita rasa malas mengaji, malas solat, malas buat amal, pasal kita dalam dosa yang amat banyak. Maknanya, cek kita lah. Selagi kita rasa malas nak mengaji ni, ketandaan dosa terlalu banyak. Bagaimana nak pergi menemui Allah sedangkan dosa banyak? Berat segitu. Kes yang berat kalau kita menghayati ayat ni. Pasal apa? Pasal sebab-sebab perbuatan maksiat yang mereka kerjakan sekarang ini, maka atas itulah mereka tak nak mengaji Al-Quran dan mereka tolak perkara-perkara ini. Nampak tak kena? Hubung kait dia tu. Hubung kait punca asal dia Quran je. Punca Quran, Iblis bilik sebuah jahat. Bila Iblis sebuah jahat, kita buat dosa. Bila buat dosa, titik hitam. Bila titik hitam, kita malah mengaji Quran. Balik kita tolak majlis-majlis ilmu. Maka, bila jadi macam ni, Allah kata, wailun, celakalah kamu. Celakalah kamu, pasal mendustakan. Orang mendustakan, Allah pun, bila mati,
ambil roh dia tu, kapan kain neraka pergi letak di sijin, semua pintu langit tu tak terima, tolak daftar nama di neraka Jahannam. Mati saja Allah akan letak dalam neraka Jahannam. Tu teruk ayat ini betul-betul mengerikan. Betul-betul bukan neraka kita sendiri, semua orang rasa malas nak beramal ni pasal dosa kita. Untuk atasi dia kena banyak-banyak beristighfar. Sebab itulah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Umur macam kita ini banyak-banyaklah tasbih menyucikan Allah dan menyucikan diri kita dengan bertaubat tadi. Bila kita bertaubat, Allah buka sikit kita. Kalau malas juga, cek lagi, ada benda lagi yang tak betul lagi pada diri kita lagi. Itu 14. Ayat 15. Kalla, tidak sekali-kali, tidak ataupun sebenarnya boleh kat dua-dua kalar ya. Tidak boleh sebenar-benar haqqan boleh juga. Innahum, sesungguhnya an rabbihim, di sisi Tuhan kamu. Tak. Di sisi Tuhan kamu. Ini ayat dipanggil ayat unggutan Allah bila hari akhirat nanti. Bila hari akhirat nanti, bila Allah kata celaka orang yang tak nak mengaji, celaka orang yang tak nak memahami Al-Quran, Allah kata celaka, maka kita pun didaftarkan di sijin. Maka di hari akhirat nanti dipanggil ayat takhwif ukhrawi. Tidak, wahai manusia yang degil sangat, yang degil sangat, yang kamu tak nak duduk dalam majlis ilmu, sesungguhnya di sisi Tuhan kamu, di sisi Tuhan kamu pada hari itu lamahjubun, tertutup. Juhbun ini hijab, tertutup. Ini dua tafsir. Tafsir yang pertama, bila kita mati nanti di hari akhirat, kita dihijab untuk memandang Allah. Kita ditutup untuk memandang wajah Allah. Nak cerita di sini tuan-tuan puan-puan, bila kita mati, nikmat yang paling besar sekali apa benda? Boleh memandang Allah. Ini nikmat paling besar ni. Walaupun ada orang-orang golongan engkar ni, dia kata tak boleh lihat Allah, tapi ayat ini jelas kita boleh melihat Allah. Mahjubun, hijab. Tak ada hijab dengan Allah untuk orang yang tidak berdosa. Tadi orang yang berdosa tak boleh dihijab, tak boleh nampak Allah. Tapi bagi orang yang beriman, boleh melihat Allah bila kita pergi syurga nanti. Bila kita masuk syurga, Allah tanya, wahai hamba, apa lagi kehendak kamu? Wahai Allah, semua kami dapat dah. Kami kenikmatan syurga kami dah dapat dah. Maka kita kata Allah tunjukkan wajahnya. Maka ada hadis kata, tanya, wahai Rasulullah, bagaimana nak lihat Allah sedangkan ramai sangat ni? Nabi kata, melihat Allah sebagaimana melihat bulan yang purnama. Satu dunia boleh lihat bulan, maka itulah boleh melihat Allah nanti, ya. Maka kita ahli sunnah wal jamaah kena yakin kita boleh melihat Allah. Dalil dia lagi dalam surah Al-Qiyamah ada, wajuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Wujuhun yawma idzin nadirah. Pada hari kiamat, pada hari akhir nanti, muka orang beriman berseri-seri. Seronok sangat, muka putih, merah, cerah, lawa muka semua. Seronok sangat, senyum sampai ke pipi senyum. Pasal apa? Seronok. Kenapa? Ila rabbiha nazirah. Ketika hari itu boleh melihat Allah. Itu dalil. Dalil mengatakan kita berpeluang melihat Allah di hari akhirat kita, kalau jadi kita menjadi ahli syurga. Tapi kalau orang yang Allah kata wailun tadi, dia kata yauma idzin la mahjubun, dia dihijab untuk melihat Allah pada hari akhirat nanti. Maka di sini nak cerita di sini, keseronokan kita ialah bila kita berpeluang melihat Allah. Tetapi sedihnya, deritanya orang-orang yang jahat tadi, orang-orang yang daftar sijin tadi, ialah mereka tak mampu melihat Allah. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua la mahjubun ialah apa benda? Ialah orang yang tidak dapat terlindung daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rahmat untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesan daripada tersebut, kesan daripada tak dapat rahmat Allah, kesan daripada Allah kata wailun celaka tadi, maka Allah pun buat ayat ancaman dia. Kenapa Allah buat ayat ancaman?
Tak, kita tengok alat kita fikir, tanya diri kita. Summa innahum lasalul jahim. Kemudian sungguhnya mereka akan menderita dibakar dengan api neraka. Allah ugut kita ni. Kenapa? Cuba kita berfikir, kenapa Allah buat ayat-ayat ugutan? Tapi sebenarnya kita dengar ayat macam ini tak timbul takut. Kenapa tak takut? Banyak lagi persoalan-persoalan untuk kita bertadabbur. Kenapa bila kita dengar ayat macam ini, summa innahum lasalul jahim, kemudian kamu semua akan dibakar dengan api neraka jahanam. Kenapa kita sikit tak takut? Walaupun kita faham ayat ni. Pasal ruh Al-Quran tak ada dalam diri kita. Ruh Al-Quran tak ada. Bila ruh Al-Quran tak ada di kita, kita tak takut apa pun. Cerita bab neraka jahanam, bab itu, tak ada kengerian. Sebab itu orang yang tak ada kengerian, tak nak beramal dengan ayat-ayat Allah, tak nak ada ruh Al-Quran hati dia ini, maka dia umpama binatang ternakan. Manusia yang tidak ada ruh Al-Quran, Allah kata ubah sebagaimana binatang ternakan. Sebab tu bila kita mati nanti, kita diseret dengan tali sebagaimana binatang ternakan sekarang ini. Maka mereka bahkan lebih hina lagi daripada binatang ternakan. Orang yang tak ada kitab, tak takut apa dengan ayat Allah. Tapi bila kita bertadabbur, renung balik dahsyatnya, ngerinya neraka, timbul rasa takut. Sebab tu orang yang beriman, sebut saja nama Allah, nescaya menggeletar hatinya, menggeletar kulitnya, takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita Allah tenggelam. Allah tenggelam pasal jarang-jarang sekali kita bertadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita dibakar tadi, ayat seterusnya ayat 17, maka lagi ayat dipanggil ayat ancaman akhirat. Allah ugut kita lagi. Allah ugut kita. Kenapa ugut kita? Supaya kita takut dengan dia. Kenapa takut dengan dia? Pasal dia akan hukum pada hari akhirat. Maknanya nak sabit dengan adanya hari akhirat, percaya dengan hari akhirat. Yang ni suruh kita takut dengan Allah. Bila takut dengan dia, kita pun taat dengan dia. Kalau tak taat juga, maka Allah kata, bila pergi menemui nanti, summa, kemudian apa dia? Bila Allah umpan kita ke neraka jahanam, maka bila di pada masyarakat selepas titian sirat semua sekali itu, kita diseret ke neraka jahanam. Macam mana bila seret? Bila seret saja ke neraka jahanam, maka malaikat-malaikat akan tanya. Malaikat akan tanya, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Atas dunia dahulu yang kamu dihukum dalam neraka jahanam ini, tak ada ke orang baca ayat-ayat aku di mana menceritakan bab akhirat, adanya kamu akan berjumpa dengan kitab amalan kamu? Tak. Allah katanya itu. Di dunia dahulu yang menyebabkan kamu dihumpankan ke dalam neraka ini, atas dunia dahulu tak ada ke orang yang mengaji Quran menyebabkan kamu faham Al-Quran tentang ugutan aku, bahawasanya kamu akan jumpa aku di hari akhirat dan aku tanya kamu, apakah amalan-amalan kamu ikut seperti mana aku suruh, dalam bahasa kitanya. Tapi disebabkan kamu tak belajar Al-Quran masa muda, masa kamu atas dunia dahulu, maka kamu tak beramal. Bila kamu tak beramal, seolah-olah kamu mendustakan ayat Allah. Bila kamu mendustakan ayat Allah, seolah-olah kita ni mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah kata, "Tsumma", Allah perintah mereka kata apa? Yaqulu, mereka akan berkata, "Hadzal ladzi kuntum", hadzal ladzi, apa dia? Hadzal ladzi. Hadzal ladzi, ini dia azab untuk kamu. Ini azab untuk kuntum, untuk kamu semua. Bihi, yang dengannya tukadzibun, atas dunia dahulu kamu tak buat. Atas dunia dahulu bila ada majlis-majlis ilmu, majlis Al-Quran, kamu tak hadir. Kenapa? Maka sebagai imbuhan dia, ini azab. Rasa azab sekarang ini. Tengok Allah buat begitu detail. Tapi kalau kita tak tahu lagi, serah dengan Allah lah untuk membentuk hati kita. Sebab itu hati yang keras tidak ada cara lain. Hati yang keras ini tidak ada cara lain kecuali mendengar berulang-ulang kali ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya ayat Allah saja yang boleh melembutkan hati kita, tidak ada cara lain.
Tidak ada cara lain yang boleh melembutkan hati kita kecuali ayat-ayat Al-Quran saja. Sebab tu dalam ayat Al-Quran lupa tak apalah surah apa, lupa dah. Maka mereka pun menderitalah, kenapa kamu mendustakan, mengejek-ngejek, mempermain-mainkan masa hidup di dunia dahulu. Maka bila kita dengar ayat-ayat yang macam ini, maka kita tidak ada cara nak hapuskan dosa kita, nak kembali meyakini hari akhirat. Tidak ada cara lain kecuali beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara belajar bertadabbur Al-Quran. Jadi kita kena pesan kawan-kawan kita semua, selagi kita rasa malas nak mengaji, memahami Al-Quran, saya ulang balik selagi itulah dosa kita makin menebal. Ketandaan dia jelas. Orang malas mengaji, ketandaan dia, dosa dia menebal dalam hati dia. Ini nasihat ayat tadilah. Ayat kena pegang betul-betul ayat atas dosa-dosa mereka tadi. Jadi bila kita dengar ayat-ayat macam ini, orang yang beriman, orang yang takut dengan Allah, orang yakin ada yang pertemuan dengan Allah, timbul rasa takut dan taat dengan Allah. Jadi Allah tak nak bagi kita sepanjang hari takut. Allah tak nak bagi kita rasa sedih sepanjang masa, tak nak bagi sedih. Pasal apa? Pasal Allah nak selang-seli dengan kegembiraan. Ayat-ayat Allah ini kejap-kejap dia ugut, kejap-kejap dia bagi khabar gembira. Bila bagi khabar gembira, kita nak sangat pergi ke syurga dia. Maka lepas ini dipanggil ayat tabsyir, ayat gembira. Ayat gembira macam mana ayat gembira? Ayat gembira kita baca sekejap baca 2 ayat lagi. Ayat 17, ayat 18 merupakan ayat gembira. Kalla tidak, wahai hamba, tidak. Selagi mana inna kitabal abrar, sesekali tidak, sesungguhnya kitab amalan baik, orang yang baik macam kita lah, orang yang duduk dalam majlis ilmu hari ini. Orang yang duduk dalam majlis ilmu, memahami ayat Allah, mendengar kata-kata Allah, beramal dengan ayat-ayat Allah, maka ini contoh orang yang abrar. Apa ni, apa? Orang yang baik, orang yang baik-baik. Abrar, orang yang baik-baik. Maka kitab orang yang baik-baik, nanti amalan-amalan dia lafi illiyin. So kitab catatan amalan dia akan dimasukkan, dinaikkan di illiyin. Bila kita mati saja, ruh kita, ruh baik tadi, keluarlah ruh kita. Allah, malaikat cabut ruh kita dengan baik. Malaikat buat turun 500 malaikat mengiringi malakal maut. 500 malaikat mengiringi. Nak kapan kita? Kapan kita 500 malaikat tadi? Kapan kain syurga buat naik kain syurga semua malaikat-malaikat langit bincang bab kita, memuji kita. Siapa yang fulan yang meninggal ini, semua malaikat bincang dia. Daftar di Aliyin, waktu turun balik di alam barzah balik. Maka duduklah di Aliyin kita, orang yang abrar. Orang yang abrar. Maka kita kena niatlah bila capai ayat macam ni, wahai Allah, jadilah aku, daftarlah aku, registerlah sebagai Aliyin. Pasal apa? Pasal aku mengharapkan sangat nak menjadi orang baik, wahai Allah. Itu orang abrar, orang abrar. Jadi kita nak tadabbur ni, kita nak tahu apa dia ciri-ciri abrar. Tak? Apa dia ciri-ciri abrar ni? Ciri-ciri abrar banyak dalam Al-Quran ciri-ciri al-abrar. Tapi yang saya petik hari ni ada ayat apa, ayat nak jadi orang abrar, samping punca dia ialah menuntut Al-Quran lah, belajar Al-Quran, kita taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Insan, ada surah Al-Insan. Al-Insan yang orang selalu baca pagi Jumaat tu kan. Innal abrar, tak nampak mata. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sungguhnya orang abrar ini akan minum dari gelas-gelas yang bercampur dengan yang baiklah, yang baik semua sekali. Apa ciri lagi?
ciri-ciri orang baik ini, bila dia baca Al-Quran, ada Al-Quran cerita arahan-arahan Allah, maka mereka juga memberi makan benda-benda makanan yang hayat disukai kepada orang miskin dan yatim, bagi makan orang miskin, sambil berkata dengan lidah mereka, sungguhnya kami beri makan kepada kamu dengan Allah semata-mata. Maka tak nampak saya lah, mata kurang nampak. Saya tengok sini. Mari kita tengok surah surah Al-Insan. Surah berapa Al-Insan? Cuba tengok surah Al-Insan. Kita nak faham, cukup nak jadi abrar, nak pergi syurga ni. Kita nak pergi syurga semua, nak tengok ciri-ciri orang yang abrar tadi. Ayat 9. Di antara dah, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Wala syukura. Sungguhnya kami memberi makan kepada kamu kerana Allah semata-mata. Kami tidak menghendaki sebarang balasan daripada kamu atau ucapan terima kasih. Ayat 8 lagi. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatiman wa asira. Orang salah satu ciri abrar ialah mereka juga memberi makan benda-benda makanan yang dihayati dan sukai kepada orang miskin dan anak-anak yatim serta orang tawanan. Jadi bila kita baca surah Al-Insan, nak masuk syurga tak ada pilihan. Allah kata, kamu nak masuk syurga kena bagi makan orang miskin dengan penuh keikhlasan. Pertama. Apa lagi? Yang kedua, nak masuk syurga, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sambil berkata dengan lidah atau dengan hati, sungguhnya kami memberi makan kamu ini kerana Allah semata-mata. Tengok, kalau kita bagi makan orang, kita infak buat apa-apa bukan kerana Allah, Allah tak bagi apa-apa pun, kosong kita. Tapi Allah kata, orang nak jadi orang abrar, nak jadi ahli syurga, bagi orang ke, bagi infak ke, kenalah atas Allah semata-mata. Tak. Jaza'an wala syukura. Dan sikit pun tak, terima kasih pun aku tak nak kamu ucapkan. Tengok Allah, bila kita infak ke orang, kita bagi makan orang, tak, abrar ni, ahli syurga ini, orang nak ucap terima kasih pun kita harapkan. Tengok, begitu ikhlas sekali semata-mata untuk Allah. Bila Allah arah, terus kita bagi. Tengok, kita kalau kita bagi makan orang, belanja orang nasi tak? Belanja makan sate Minang lah, habis RM30. Pasal cuma 30 orang, RM30. Tiba-tiba semua tak peduli pun. Buat tak peduli dengan orang belanja tadi. Kita belanja ni, kurang ajar, kurang asam dia ni. Aku pernah belanja, dia pernah ni. Terima kasih, tak ucap. Habis. Tengok, pasal apa? Jaza'an wala syukura. Terima kasih, tak harap. Bagi pihak orang yang berinfak. Dah. Tapi bagi orang yang terima infak tadi pula, dia ada hak dia balik. Betul kata belajar surah Al-Mutaffifin ini. Hak kita infak, tak boleh nak terima kasih, tak boleh nak balas. Hak yang kena infak pula, hak dia pula mengucapkan terima kasih dengan kita pula. Doalah orang infak tadi. Dah. Bila orang infak kita, doalah apa-apalah. Barakallah hulaka dah. Wa ahlika wa malika, kalau seorang atas dasar, ya Allah, berkatilah dia, berkatilah keluarga dia, berkatilah harta dia. Pasal dia dah bagi infak dengan kita. Bagi kita ni, pasal apa? Tak mengharapkan terima kasih tadi. Suruh Allah balas tadi. Dan orang yang tukar kena infak tadi pula, jazakallahu khairan, terima kasih atas belanja, atas segala perbuatan ni. Hak masing-masing. Jadi kalau orang tak tunai hak tadilah, itulah Allah kata, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang tak tunaikan hak. Tengok, hak, tak tunai hak tu, celaka. Bukan sahaja untuk timbangan dan sukatan saja, hak-hak dalam kehidupan seharian. Maka tu, di antara contoh
Di antara contohlah bagi makan, infak tadi. Di antara contoh abrar. Maka contoh abrar yang kita ambil contoh malam ni ialah orang yang berinfak. Pasal apa? Pasal infak ini merupakan sayap kanan kepada tauhid. Nak jadi ahli tauhid, tiada cara. Kita kena berinfak. Kenapa berinfak? Kenapa? Kenapa yang kata infak ini sayap kanan untuk tauhid? Pasal bila kita berinfak, infak untuk jalan Allah itulah untuk mengembangkan tauhid balik. Orang nak mengajar Al-Quran pun, orang nak buat surah, membesarkan surah, semua sekali untuk kaedah tauhid. Sebab tu infak ini merupakan sayap kanan kepada tauhid. Nak masuk syurga, kena perbanyakkan infak dengan penuh keikhlasan. Kalau kita bakhil, kita kedekut, maka kita akan menyesal bila pergi ke hari akhirat nanti. Pasal apa? Segala harta kita yang akan tinggal nanti, harta untuk pewaris-pewaris dan cacing-cacing yang duduk dalam tanah saja, segala harta yang kita tinggal ini. Maka ayat terakhir untuk malam ni dah cukup rasanya. Rasa dah kita jelas kita dah jelas zaman ni, dah boleh faham ni. Kita perlu yakin adanya hari akhirat dengan cara memperbanyakkan tadabbur Al-Quran. Dan kalau kita rasa malas, itu ketandaan kita tak betul lagi. Dan juga nak menjadi ahli syurga, kita terpaksa menjadi orang yang abrar, yakni orang yang mengikut segala arahan Allah, taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat terakhir pada malam ini. Berapa tadi dah? Ayat berapa tadi dah? Iliyin. Maka bila kita baik orang abrar tadi, maka kita register di Iliyin, segala suratan amalan kita. Wa ma adraka ma Illiyun, apa dia itu Iliyin, apa dia Illiyun tadi? Maka kitabun marqum, itulah kitab yang ditanda dengan jelas sekali. Kita infak 10,000, ditandakan 10,000. Keikhlasan penuh, penuh semua sekali. Ditanda dan di kitab amalan tersebut terletak di atas. Kenapa dia letak di atas? Sebagai untuk kita memahami, pasal nak menandakan tingginya darjat orang yang berinfak, tingginya darjat orang yang abrar itu ke tahap yang tinggi. Dan tengok, nak memuliakan orang abrar, nak memuliakan orang yang memenuhi tuntutan Allah dengan memahami ayat-ayat Allah, beramal dengan ayat Allah, nak sangat mengaji Quran ini, ialah segala kitabun marqum, kitab tadi Allah kata yashhaduhul muqarrabun, disaksi dengan malaikat-malaikat yang ramai yang dekat sangat dengan tu. Dekat sangat dengan tu. Tak boleh habis juga pasal ciri-ciri syurga. Tak apalah, kita sampai ke situ sajalah. Maka kitab tadi, rekod amalan kita dijaga, disaksikan dengan malaikat-malaikat yang ramai, memuliakan orang golongan abrar tadi, golongan yang beramal tadi. Atau dalam arti kata dalam konteks ayat kita ini ialah orang yang menunaikan hak semasa hidup di dunia. Menunaikan hak, mana suami hubungan dengan isteri, isteri dengan suami, anak murid dengan guru, guru dengan murid, orang berniaga dengan pembeli, dengan penjual, penjual dengan pembeli. Walau konteks ayat ini konteks peniaga, tapi dia berkaitan dengan hak, kena tunai hak masing-masing. Kalau tak tunaikan hak, kita ada penting diri sendiri, penting dunia, maka ketika itulah Allah akan laknat kita. Kenapa kita lupa? Kenapa kita lupa ni? Kenapa? Kita menyintai dunia. Itu je puncanya. Punca kita malah mengaji, kita cinta dunia, ya. Iblis hasut kita ni. Iblis hasut kita supaya menyintai dunia. Punca dunia, patutlah ada bola lah, ada nak berehat dengan cucu lah, nak pergi makan jamuan besar-besaran dengan keluarga di Chiang Mai, macam-macam tempat kita seronok dah. Pasal dunia semata-mata. Ayat apa tu kisah ni? Ayat apa kisah ni? Alhaakumut takatsur. Ayat tu. Alhaakumut takatsur. Kamu dilalaikan
Dengan apa? Dengan nak berseronok-seronok, bermegah-megah, bersuka-suka dengan dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bila mati baru tahu, oh dunia ni tipu rupa-rupanya. Aku seronok dengan bini aku, seronok dengan anak aku ni, rupa-rupanya nak hukum aku rupa-rupanya. Nampak tak sekarang ni? Lepas kita mati baru tahu rupa-rupanya semua dunia ni tipu kita semua kali. Akhirat yang betulnya. Tak? Dalam hadis Nabi kata, wahai anak Adam. Tak? Nabi kata, bila kita mati, wahai anak Adam, ini harta saya, ini harta saya. Dia kata ni, Nabi kata, wahai anak Adam, engkau tidak memiliki hartamu kecuali apa yang engkau makan dan engkau habiskan, atau apa yang engkau pakaikan, apa engkau pakai hingga lapuk, itu ya harta kamu. Atau apa telah kamu infakkan, itu ya harta kitanya. Tengok tak? Kita berbangga harta banyak. Harta ASB 500,000, tabung haji 200,000. Berbangga, mana-mana kira ni. Tiap mana kira harta kita ni. Nabi kata, bukan harta kamu tu. Harta kamu, apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, tak? Dan apa yang kamu infak, itu ya harta kamu. Tapi kalau kita tak infak, mana harta kita? Nak pergi ke alam dengan di alam akhirat, kita kosong. Teruk banyak hadis bab harta. Tak? Banyak hadis. Seandainya anak Adam memiliki satu lembah harta, sungguh ia ingin memiliki dua lembah lagi. Dan seandainya ia memiliki dua lembah harta, sungguh ia memiliki 3 lembah harta lagi. Dan tidak memenuhi perut manusia, tidak akan merasa puas, kecuali perutnya diisi dengan tanah, dan Allah akan menerima, walau bagaimanapun Allah terima taubat. Nak tengok tu, orang harta banyak, sombong, kedekut, bakhil, tak ada apa pun. Tapi kalau dia bertaubat, Allah akan terima taubat dia. Terima taubat dia. Jadi ayat terakhir untuk kita beramal. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsur fil amwal wal aulad kamathilu ghaisin a'jabal kuffar. Sampai hingga akhir lah. Termaksud dia, ketahuilah sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga atas kamu, serta berlumba-lumba. Tengok Allah kata ni, kamu kehidupan dunia ini tidak permainan dan senda gurau ya, perhiasan ya, dan kamu saling berbangga di antara sama lain, serta berlumba-lumba dalam kekayaan, berebut nak kaya, berebut nak anak keturunan, seperti mana hujan yang tanaman-tanamannya mengkagumkan para petani. Kemudian macam itulah, sebagaimana kita bangga dengan kekayaan kita, sebagaimana hujan yang turun, tumbuh pokok, segar pokok, itu ya. Dan last sekali, pokok menjadi kering dan kamu melihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di hari akhir nanti ada azab yang keras untuk menunggu orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kedekut, yakni orang yang tidak menunaikan hak-hak dia, sebagaimana dalam ayat Al-Mutaffifin ini. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.